Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Arsyad. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. Kau tahu tak, aku nampak apa? kau nak mati ke? Dia menari tu dia terpanggil-panggil macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okey guys, seperti yang kita tahu, malam-malam seram kita akan ada tetamu jemputan. Ya, betul Pis. Tapi sebelum tu macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, untuk semua-semua yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak lah. Dan korang juga boleh join kita punya family Santai Chill dengan hanya RM5 sebulan sahaja. Okay Pis, aku dengar-dengar malam ni kita ada tetamu undangan khas, betul tak? So, kau rasa siapa Pis malam ni? Sebelum aku perkenalkan siapa malam ni, tapi kalau korang yang sentiasa tengok video-video kita orang time premiere, kita orang dah buat super stiker supaya korang boleh donate untuk kepada kita orang untuk pembangunan Santai Chill, dan kita akan majukan lagi dah konten-konten kami semua. Okey, dah tak nak buang masa Syed. Okey, malam ini siapa tetamu kita? Boleh perkenalkan diri tak? Assalamualaikum. Hai, saya Aiman. Saya dari Selangor, Sepang Dengkil. Okey, orang Selangor Dengkil. Ya. Okey Man, kita boleh tak nak buang masa, kita teruskanlah kisah seram Aiman malam ni. Okey. Kisah yang saya cerita ni baru je jadi dalam beberapa hari lepas lah. Dalam 4 hari lepas berlaku kat kita orang sekampung. Okey. Benda ni jadi pada malam hari Selasa jadi. Okey, pasal seekor makhluk berbungkus kacau kita orang punya kampung. Gula-gula? Ya? Gula-gula? Ya, saya memang gula-gula. Okey. Kampung saya ni jenis dia selalu memang meriah lah. Memang selalu malam-malam kita orang buat kenduri kendara apa semua. Kalau PKP pun kita orang senyap macam tu. Tapi adalah dalam seminggu lebih macam tu, kampung kita orang memang sunyi. Memang macam tak ada orang langsung malam tu lah. Okay. Kita orang budak kampung ni tak tahu apa-apa sebab kita orang ni tak campur borak dengan orang tua. So kita orang ni tak tahulah apa jadi kat kampung ni. Kita orang je sebab hal kita orang lah. Nak dijadikan cerita, malam pada hari Selasa tu, saya dengan 3 lagi budak kampung lepak dekat kedai burger sebelah masjid kampung kita orang. Malam hari tu sunyi gila. Macam tak ada orang langsung. Yang di masjid selalunya singgah kedai burger kita orang, tapi tak. Macam diorang menggelupur macam mana kalau diorang tak fikir panjang, diorang terus gerak macam tu lah. So kita orang pun malas nak fikir. Kita orang pun borak lah dari pukul 8 sampai pukul 1 pagi lebih. Macam tu lah. Masa tengah borak apa sedap tu, tiba-tiba member seorang ni pergi buka cerita hantu. Okay. Dia pergi buka pula cerita lama pasal kampung kita orang ni. Okay, kampung kita orang ni dah memang ada cerita dia, ada bersejarah cerita. Dia cerita pasal benda berbungkus. Benda berbungkus tu, kita orang sekali je kita orang dengar dia sebut nama benda tu orang, masing-masing dah meremang dah tak boleh nak buat apa dah. Nak cakap pun
terdiam sebab dah shock kan. Macam kita orang nak dengar je cerita dia. Okay. Bila masa-masa kita orang tengah borak tu, time-time tengah borak tu, aduh, member pula lah pergi apa, cakap macam-macam, cakap shock cerita benda tu. Tiba-tiba ada bunyi mendengus macam tu lah. Okey, bunyi macam mendengus macam tu lah. Tapi dari belakang kita orang, memang dari belakang kita orang. Okey, dia macam bunyi harimau mendengus tau, tapi garau macam saya buat tadi. Lepas tu tak ada apa-apa lah. Lepas tu tak ada bunyi apa-apa pun. Lepas tu masa tu kawan saya dengan 4 orang lagi ni terdiam lah. Terdiam kaku, tak boleh nak buat apa. Sebab tak ada siapa pun buat bunyi macam tu. Tak ada siapa pun, memang takkan siapa pun buat bunyi macam tu. Lepas tu kawan saya yang bercerita ni, macam kawan saya yang tengah bercerita ni, dia pergi tegur benda tu. Dia pun mencarut lah. Dia carut benda tu. Dia kata setan mana lah kacau kita orang. Padahal yang mengacau kita orang tu memang betul setan masalah dia. Okay. Saya pun katalah kat dia, ya Allah bodohnya kau pergi tegur. Kenapa kau pergi tegur? Kalau kau dah tak nampak sesiapa buat tu, memang benda tu lah. Lepas tu saya kata kat dia, kau pergi cakap macam tu pahal. Lepas tu saya cakap kat dia orang, saya suruh dia orang bangun, saya suruh dia orang beransur. Saya cakap kat dia orang, dah jom lah, dah pukul 1 lebih nak ke pukul 2 ni. Baik, kita gerak balik lah, tidur je. Esok pagi lah kita sama borak kan. Masa kita orang nak bangun tu, nak bangkit dari kerusi tu, bunyi tu ada balik bang. Bunyi mendengus tu ada balik macam. Lepas tu dalam hujung dia tu ada kata, nak balik dah ke? Dia cakap macam dia macam benda tu shock dengan kita orang. Sebab kita orang cerita pasal dia. Okey, masa tu kita orang dah tak boleh, dah ya Allah, kenapa menggigil semacam tak boleh nak toleh apa semua. Kita orang dah longgar lutut, tak boleh nak lari, bergerak sebab dah takut kan. Faham. Kita orang tengah pandang satu sama lain, yang 3 orang ni. Saya pandang si kawan pertama pandang kawan kedua pandang saya. Yang tengah buat burger tadi tu, yang jual burger tu, dia dah hilang dulu bang. Dia dah lepas dulu. Maksudnya yang buat burger tinggalkan burger macam tu ke? Dia tinggal burger, dia tinggal kedai dia tinggal semua burger daging segala bagai tu. Besar celaka betul. Okey. Lepas tekak sendiri ya. Okey, lepas tu Dia punya lari selaju alam tu, kita orang sendiri tak perasan yang dia tu dah tahu-tahu hilang. Tahu-tahu entah mana tak ada. okey. Lepas tu saya pun beranikan diri lah. Sebab okey, saya kata kat diorang, okey tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa, insyaAllah tak ada apa-apa kan. Saya cakap kat diorang. Saya cakap kat diorang yang okey, benda tu tak ada apa-apa sebenarnya. Ini just apa, ada bunyi biasa tu. Mulut saya pun cabul juga masa tu sebab nak beranikan diorang. Alas kita orang sendiri kena. Okey, saya beranikan diri saya untuk toleh ke belakang saya. Sebelah kanan saya lah, sebab bunyi tu datang dari tengah-tengah, dari belakang kita orang. So saya pun toleh. Yang masa saya toleh tu, masa saya tengah toleh tu, benda tu memang betul-betul ada sebelah saya. Okey. Memang rupa dia, memang saya tak boleh lupa sampai sekarang. Memang okey, rupa dia hangus. Rupa hangus yang terbakar. Macam tahu tak kalau kita melecur and terbakar, kena bakar. Okay, lepas tu dekat kudis dia tu ada darah, macam darah-darah dekat kudis tu. Macam tu lah. Macam nanah lah. Macam nanah bang, macam nanah. Okey. Mak bang. Wah, astagfirullah. Like. Sebab benda tu betul-betul sebelah saya. So saya nampak semua dia. Tinggi dia, besar dia. Punya besar tu,
Lepas tu bentuk dia macam mana, dengan bertanahnya lagi, dengan kain bertanah dia tu. Lepas saya jenguk tu, member-member saya pun ingat tak ada apa-apa. Member saya pun ikut pergi jenguk juga benda tu. Tahu-tahu diorang semua dah hilang. Saya yang tinggal kat situ seorang-seorang. Okay. Saya tengah pandang benda tu. Nak alihkan pandangan tak boleh. Tapi diorang pandang je benda tu. Tahu-tahu diorang dah sampai rumah agaknya. Saya tak tahu. InsyaAllah dah sampai rumah agaknya. Okay. Saya rasa dah sampai rumah. Okay. Masa tu saya tak boleh nak pandang tempat lain. Saya cuba maybe Allah gerakkan hati saya masa tu. Agaknya boleh dah beranikan diri untuk baca surah yang selalu. Sebab surah yang selalu abang santai chill up kan. Surah tu saya selalu baca surah tu bang. Oh okay. Okay. Sebab tu bila saya baca benda tu mendengus macam macam tu kan. Okay. Bila dia mendengus mendengus dia punya marah tu, macam marah garang tu, dia marah gila kat saya. Bila saya tengah syok-syok baca, ya Allah tolonglah hilangkan benda ni, ya Allah tolonglah. Saya dah menggigil bang, hati saya dah luluh. Jadi buah nangka busuk agaknya. Faham. Lepas saya berdoa apa semua, dah takut ni masal, saya pun cuba buka mata and saya nampak benda tu dah hilang dah lesap dah. Okay, faham. Okay, dah lesap dah. Benda tu cuma bunyi kedengaran suara macam bunyi mendengus dia. Dia cakap kat saya, masa tu saya dengar bunyi dalam suara halus dia tu. Saya dengar yang dia kata jaga-jaga yang ramai lagi akan datang. Okay. Saya pun masa tu tak kisahlah kau cakap apa pun. Aku tak kisah. Saya pun cakap dalam otak saya pun pergi buka langkah 1000. Langkah 1000 saya. Okay, faham. Okay, langkah 1000 saya buka sampai rumah. Memang malam tu tak tolonglah member kemas kedai burger. Memang tak tolong lah. Sebab yang punya kedai burger pun dah hilang. So saya pun memang takkan tolong lah. Lepas tu esok paginya esok pagi kampung kita orang kepo pasal benda berbungkus ni kacau setiap rumah kat kampung tu. Sampai kan rumah imam pun dia pergi kacau. Yang Chang tu satu kampung. Lepas tu adalah kawasan apa? Macam mana kita panggil tu kalau orang berubat, perubatan dari Islam. Ramai-ramainya macam tahfiz tu. Diorang datang kampung kita orang. Diorang pergi buat bacaan Yasin and diorang macam cari benda tu, nak tangkap benda tu. Okay. Tapi tak jumpa. Lepas 2-3 hari tu tak ada. Dalam 2-3 hari macam ni dah tak ada lah. Tapi bunyi kedengaran suara dia tu masih ada kat telinga saya bang. Tu kisah pertama saya bang. Okey, kisah pertama Iman Dia lebih pada scary campur dengan bahan ketawa sebenarnya. Ya betul. Dia kawan-kawan Iman ni, kalau kau tahu dia macam konsep selamat tinggal aja. Selamat tinggal lah kan. Dia betul-betul dia buka zipper pergi. Dia tak pandang belakang tau. Dia tak pandang belakang lah. Aku tak boleh belai tukang buat burger tu lagi dulu. Kalau aku jadi account mana aku dah rembat dulu duit dia tu biar padan muka dia. Itulah pasal ya Allah. Tak, masa esok pagi kan bang. Esok paginya masa kita orang datang kat kedai burger tu, semua barang dah lepas bang. Tak ada langsung. Satu roti pun dah tak ada. Pisang lah, nak sangat lari. Besar celaka betul kau. Naya kan kau ni. Aduh, aku dah kelas lah. So satu pesanan kat sini, kalau nak cari kawan, jangan cari kawan macam Aiman ni. Tak ada sekarang ni. Dia memanglah seram aku kalau aku boleh takut. Tapi masalah ramai kot, orang ramai. Ya, kita betul. kata kalau orang ramai tu takkanlah kau. Aku rasa kalau lari seorang lagi takut tau. Itulah pasal. Baik lagi cara ramai-ramai kan. Ramai-ramai tu kata adalah kekuatan sikit lah. Ini masalah sup lari di tabukang tu.
Okay man, kisah pertama yang menarik man, yang bagi aku macam aku tak boleh move on kalau kawan kau lagi. Okay man, dah kita nak buang masa, teruskan kisah kedua kau man. Okey. Kejadian kedua kat saya, cerita kedua saya ni berlaku bulan 12 tahun lepas. 2020. Saya ada pergi ke hospital sebab jari saya kan patah. Jari saya patah waktu buat kerja lah. Kotak tu jatuh kat jari saya, so jari saya patah, tergimpap. Okey, selepas balik dari hospital tu, saya kerap pengsan. Macam saya pengsan, saya longlai, lemah, tak boleh nak buka mata, apa semua, panas. Sampai waktu malam tu, saya memang macam melilau gila. Macam okey, saya bangun tiba-tiba. Lepas tu saya macam mata saya meliar. Mata saya macam mana macam tu. Okay. Tak boleh nak duduk diam, tak boleh nak mulut saya tak boleh nak berhenti bercakap apa semua. Saya macam marah timbul perasaan marah. Bila dah jadi macam tu, family saya fikir yang saya ni sakit tau. Saya sakit. So diorang pun bawa saya pergi klinik, check. Semua tak ada apa-apa, cuma lemah badan je. Saya macam lemah badan je. Okay. Masih berlarutan lagi sakit ni sebenarnya. Malam tu parent saya call seorang pakcik ni untuk berubat. Pakcik ni, pakcik ni memang dia boleh nampak benda-benda ni. Sebab dia ada kebun dia ada kebun dengan pakcik saya sebelah-sebelah. Okay. Dia ni memang hebat berubat, cuma malam tu dia datang dengan anak dia, datang rumah saya. So bila nak sampai di rumah saya tu, dia cakap kat ayah saya yang dia tak sedap hati. Dia dah mula rasa lain macam. Lepas tu dia cakap yang macam ada sesuatu yang tak kena dekat rumah ni, ataupun ada sesuatu yang tak kena dengan saya. Dia jejak je kaki kat rumah ni, dia jejak je masuk. Saya dengar tapak kaki dia. Padahal saya dalam bilik tu saya dengar puk tapak kaki dia nak masuk bilik. Dia masuk je bilik, saya macam marah kat dia. Saya macam marah gila kat dia. Saya macam, kenapa kau masuk bilik ni? Kenapa kau sibuk-sibuk? Kenapa kau nak sibuk hal aku apa semua? Kau pergi balik lah macam tu kan. Dah mau tak saya. Dia cakap dekat ayah saya, dia cakap kat semua orang yang suruh pergi duduk depan. Tinggal mak dengan ayah saya je yang dalam bilik tu, dengan anak dia. Masa dia ubat saya tu, masa dia tengah ubat saya, dia cakap kat saya yang ada 5 ekor makhluk halus dekat badan saya, tengah cuba berdamping dengan saya sebenarnya. Okay. Pakcik yang ubat saya ni, pakcik tu ubat saya, dia buang 2 ekor. Dia tak boleh buang lagi 3 ekor sebab 3 ekor ni keras. Macam mana cakap, kalau kuat gila lah. Memang kuat. Masa dia buang 2 ekor tu, saya mula ada tenaga sikit lah. Sebab masa tu saya susut, badan saya macam susut gila. Pakcik tu kata yang benda tu makan saya dari dalam. So saya jadi kurus kering. Apa semua, saya tak boleh nak bernafas semua kan. So diorang pun pindahkan saya duduk depan. Bila saya duduk depan, saya baring kat tengah-tengah ni, tengah-tengah jalan ni. Diorang baringkan saya. Diorang pergi buka pintu rumah saya ni, pintu utama ni. So saya dekat luar rumah saya tu, saya nampak, macam mana nak cakap, kalau saya nampak 5 ekor makhluk ni. Okay. Seekor berbungkus, seekor lagi berbulu besar macam The Rock. Apa tu? The Rock. The Rock pelakon tu kan. Besar tu, tapi lagi besar daripada benda tu, lagi besar daripada dia. Lepas tu saya nampak Cik Lang, Kak Pon, dengan ekor lagi macam mana cakap, jerangkung. Okay. Cik Lang apa benda? Cik Lang, okay, dah tahu. Lang Suyak pak. Okay. Aina Jo. Okay. Dia bergabung bang. Cik Lang dengan Cik Pon, ada dua kat situ. Okay, faham. Masa tu saya tengah berubat tu, saya pandang kat diorang.
Dia macam tangan saya tunjuk kat dia orang tu. Saya tunjuk kat dia orang yang saya nampak dia orang. Pakcik tu kata jangan tunjuk, jangan layan. Kau fokus je dah. Kau fokus je dengan aku. Okay. Saya fokus dengan dia, saya try fokus. Tapi tak boleh, dia orang macam berkisik dengan saya bang. Saya rasa panas, badan saya panas. Panas yang memang panas nak keluar awak. Saya pandang benda tu pandang dengan mata dia orang, mata merah dia orang. Tepat kat mata saya. Dia orang pandang yang macam saya ni ada buat salah dengan dia orang. Memang tepat lah. Dia orang besarkan mata dia orang tu macam memang gila saya tak boleh. Saya tak boleh nak bayangkan dan balik benda tu. Sebab saya pun terkejut kenapa benda tu jadi kat saya kan. Kenapa? Pakcik tu kata kat saya, benda ni ikut saya sebab dia suka saya. 5 ekor makhluk ni suka dekat saya. Dia orang nak berdamping dengan saya. Dia orang fikir yang sebab saya ada pergi tempat-tempat ni macam saya tekanan. Sebelum ni saya ada pernah tekanan. Tekanan dengan kerja, tekanan dengan hidup, dengan family semua kan. So saya pun cari tempat untuk hilangkan tekanan. Padahal saya solat tu saya tak boleh nak hilangkan stres tu lagi. So saya pilih jalan untuk cari tempat untuk tenangkan fikiran. So saya pergi satu tasik. Saya pergi jambatan. Saya pergi tempat orang main sepak takraw, main gelanggang takraw dekat sebelah hutan. Lepas tu saya pergi pula dekat satu paya yang memang orang tak pernah masuk. Saya masuk paya tu sebab saya ingat kat situ jalan orang pergi mancing. So saya sesat masa tu sebenarnya saya sesat masa tu. Saya tengah blank kan, otak saya tengah blank sebab stres. Tahu-tahu pula benda tu ikut saya balik 5 ekor. Okay, faham. Saya tak boleh nak bergerak ke apa masa tu. Acik tu tak boleh nak buat apa-apa. Acik tu macam dia just boleh buang yang cik pon dengan siapa ni, dengan satu lagi tu apa tadi kan, jerangkung tu je. Lepas tu ayah saya pergi call ustaz kenalan dia lah. Ustaz ni memang selalu berubat kat kampung kita orang. Memang selalu berubat gila. Dia punya kepakaran. Dia datang, badan dia rasa panas. Dia demam bang. Esoknya memang dia demam gila. Dia tak pernah kena macam tu. Tapi dia memang demam lah. Demam teruk. Faham. Demam teruk dia tu macam Allahu. Dia nak kata denggi tak. Dia pergi buat check off semua. Lepas tu dia cakap kat saya yang benda ni memang tak nak lepas dengan awak. Benda ni memang suka dengan awak. Yang satunya yang paling susah nak buang, benda yang hitam besar tu. Mawas tu kan? Macam mawas Macam, macam hantu raya tu bang. Oh macam tu. Saya tak tahu tu. Besar tu bang, besar gila. Saya nampak dia pun saya, ya Allah, meremang. Memang naik keluar rumah. Ustaz tu buang, dia cakap dekat kawan pakcik saya, makcik saya, ayah dengan mak saya, dengan adik-beradik saya lain. Dia cakap yang tangan dia lenguh. Bila dia masukkan dalam botol tu, tangan dia lenguh. Tangan dia macam lenguh, memang long layar. Tak boleh nak ada. Lepas tu, lepas dia buang tiga-tiga tu, saya macam terbatuk angin panas. Apa tu tak, macam angin panas yang memang keluar dari mulut kita. Macam ada gas lah. Angin bahang. Macam ada gas sikit lah. Dia macam gas. Macam angin bahang. Macam tu. Lepas tu saya bangun, saya nak pengsan balik masa tu. Saya boleh pula nak pengsan tengah-tengah jalan tu. Sudah ayah saya dah marah. Ayah saya ni, kalau kau ni sekarang dia rembat dia. Itu ayah saya. Okay. Ayah kaki saya memang rembat. Sebab dia tahulah tak otak dia. So saya pun bangun pergi mandi air ubat buat tu. Ubat yang ustaz tu buat untuk saya. Mandi semua. Masa tu ada kejadian yang saya tak ingin sebab hijab saya boleh terbuka. Hijab saya terbuka lepas saya mandi apa semua. Sebab dah kena benda tu kan. Ustaz tu kata kamu relax je. Benda ni akan hilang sendiri sebab kamu bukan sengaja pun dan kamu tak tahu apa-apa. Dia cakap kat saya, benda ni benda macam tu je. Macam tu je. Kamu tak terima pun diorang. Lepas beberapa hari tu dah tak ada apa-apa dah kat saya. Cuma
saya still dengar suara-suara panggil saya lah, panggil nama saya. And saya macam nampak terlibat makhluk-makhluk ni tu je. Okay. Itulah kisah saya bang. Okay. Ya tak bang. 5 ekor yang 5 jenis lain-lain. Lain-lain bang. Memang lain-lain. Dia bukan satu bangsa, 5 jenis, 5 berkenan. Berkenan. So masa dia ikut kau balik tu, dia tak adalah nak kacau family kau ke apa? Tak ada bang. Tapi mak saya kata yang dia nampak lollipop. Dia nampak lollipop tu dekat tingkap dapur saya. Dia nampak lollipop tu. Lollipop tu tengah pandang dia. Yang mak saya terus ke depan tu. So sepanjang kau mengalami perkara tu, kau ada macam, maksudnya kan kau kemurungan, lepas tu kau ada pernah bermimpi jumpa seseorang ke, bagi barang dekat kau ke? Tu tak pernah bang. Tapi masa saya nak berubat kali kedua, ada saya mimpi seekor sok bunjut. Abang tahu lah sok bunjut tu lollipop lah. Sok bunjut ni dia datang dalam mimpi saya. Benda yang sama tapi muka dia hitam legam. Hitam legam. Lepas tu mata dia yang macam anak mata dia kecil je. Anak mata dia kecil yang nyaring. Dia cakap dekat saya dalam mimpi tu, jangan pergi berubat. Jangan pergi. Dia ulang banyak kali sampai saya terbangun waktu subuh. Faham. Dia bangun masa tu saya tidur tak solat isyak masa tu lah. Sebab penat balik kerja semua. Lepas tu saya pergi berubat. Saya tak kisah, saya langgar je cakap dia. Sebab buat apa saya nak dengar cakap dia kan? Gila ke dia? Lepas tu saya pergi je berubat dengan ustaz tu kali kedua. Lepas tu ustaz tu kata kurangkan telefon, kurangkan bergaul dengan budak-budak yang bermasalah apa semua. Lepas tu dia kata jangan tengok benda yang tak elok tu je. Aku pun tak boleh nak uraikan lagi cerita ni. Tapi kalau kita tengok sebelum ni pun kita ada satu panggilan daripada Kak Jem pun macam juga. Dia bila kita ni kemurungan ataupun kita kosong dalam diri kita, benda-benda macam ni dia mudah masuk sebenarnya. Betul. So kadang-kadang kalau kita rasa kemurungan, sebenarnya kita kena jumpa kawan-kawan, kita kena release tension, kita buat something yang kita rasa happy. Tak tahu lah, kadang-kadang orang suka main bola ke kan, jogging ke, mandi pantai ke, pergi mandi air terjun ke, tak tahulah kan cara release tension. And then kalau ada masalah, kalau boleh kita share juga. Jangan kita pendam suara. Memudahkan perkara boleh macam ni jadi lah. So Man, tempoh kau diganggu tu, kau rasa berapa hari? Seminggu lebih bang. Sebab saya memang kemurungan gila masa tu. Seminggu benda tu berdamping dengan kau lah? Sebab yalah, seminggu lebih. Benda tu memang ada kat belakang dia. Seminggu lebih tu kau memang separa sedar atau sedar sebenarnya? Saya sedar macam tercantu je. Okey, faham. Okey Man, kita teruskan kisah yang ketiga pula Man. Okey. Kisah saya yang ketiga ni, kisah ni berlaku masa saya umur berapa ya? Darjah 6. Saya ingat lagi. Memang real benda tu ada. Okey. Kita orang budak-budak ni, darjah ni memang suka pergi masjid. Memang selalu bawa basikal pergi masjid lah. Pergi masjid, main-main dalam masjid tu. Budak-budak kan biasa main dalam masjid tu. Lepas tu kena lampang dengan pakcik-pakcik masjid tu. Itu biasa. Okay. Ada satu masa ni, kita orang pergi main basikal. Kita orang pergi buat track basikal kita orang. Track basikal kita orang ni dekat Lombong, sebelah masjid, sebelah perumahan sebelah masjid. Macam tu. Okey. Kita orang main basikal kat situ sebab kawan saya ni, dia ni jenis kaki buat track. Dia suka main basikal, dia suka ekstrim lah. Dia pergi buat track tu untuk kita orang. Kita orang pun ikutlah dia. Dalam kumpulan tu adalah berapa orang? Dalam 8 orang macam tu. Dalam 8 orang tu, kita orang ikut susun semak samun tau. Semak samun yang tinggi-tinggi tu.
Lalang. Abang tahu lalang kan? Tahu. Lalang tu orang macam tak sedar hati lalu situ. Lepas tu kawan saya ni yang leader yang tengah-tengah ni, paling depan ni. Yang paling depan ni dia nampak something. Dia macam dia nampak berbola api bang. Dia nampak berbola api. Dia kata kat orang dia nampak berbola api. Tolong dia kata macam tu. Okey. Dia cakap secara terang-terangan dia cakap macam tu sebab selalunya parent tak bagi cakap orang-orang tua tak bagi cakap nama dia betul kan. Betul. Sebab kita macam memuja dia, panggil dia. Dia cakap macam tu, tolong tu. Kita orang tengah sedap-sedap kayuh ni, kita orang pergi kayuh sekuat hati. Pergi macam ni kayuh, kita orang tu kayuh bukan kayuh biasa, memang kayuh nak racing. Okey. Kayuh nak racing lah. Kita orang kayuh sekuat hati, pergi dekat kedai, pergi dekat depan masjid. Lepas tu kita orang tanya dia, betul ke kau nampak polong ni, benda bola api tu kan? Dia tanya dia, ramai tanya dia. Lepas tu dia macam menggigil tak tahu apa. So dia pergi masuk masjid, entah apa entah dia buat. Lepas tu kita orang pun ikut dia masuk masjid semua kan. Kita orang tanya dia, dia kata memang dia nampak bola api tu. Masa tu nak solat isyak. Kita orang pun habis dia cerita tu, kita orang pergi solat isyak. Lepas tu siap-siap nak balik. Kita orang yang 8 orang ni berhenti dekat depan satu rumah lama. Rumah ni memang tak ada orang tinggal, dah tak ada orang duduk dah. Dekat depan rumah dia tu ada satu pokok kelapa tau. Pokok kelapa ni memang tinggi memang tinggi lampai. Diorang tengah borak-borak tu, saya terpandang atas. Saya pandang dekat pokok kelapa punya buah tu. Saya pandang kat pokok kelapa punya buah tu. Saya tengok kenapa satu buah kelapa ni pelik. Kenapa buah ni ada berbulu macam ada bulu buah kelapa ni. Okey. Kenapa dia macam lepas tu saya tunjuk kat dia. Saya kata kat dia orang, cuba orang tengok tu. Apa benda tu? Bila kita orang usah betul-betul, rupanya tu kepala orang bang. Kepala benda tu lah. Kepala benda tu. Dia macam dia dah tunggu kita orang kat situ depan sebelah masjid tu. Alright. Kepala benda tu, rambut dia panjang, rambut dia panjang. Benda tu macam dengan paru-paru dia dengan isi dalam perut dia tu terjojol keluar. Gigi dia, gigi muka dia yang berkerut macam warna coklat lumpur, berkerut. Mata dia putih. Saya ingat lagi masa tu. Dia macam dia buat tak tahu je kat atas tu. Tapi bila saya tunjuk kat dia pandang kat kita orang. Dia macam betul-betul tepat dekat mata saya. Sebab saya yang suruh budak-budak ni pandang kat dia. Kawan-kawan saya ni pun tak fikir panjang. Bila nampak benda tu, saya nak pandang dia orang balik. Dia orang tahu-tahu dia orang tu dah kayuh dulu depan saya. So saya tinggal seorang lagi. Saya pun naklah kayuh balik. Nak kayuh basikal tu, rantai pula boleh lucut masa-masa tu. Masa tu pula rantai saya boleh lucut depan belakang. Selalu belakang je. Ini depan belakang. So saya pun macam, ya Allah, macam mana ni? Saya dah, otak saya blank. Kawan saya yang duduk sebelah rumah saya tu, yang duduk sebelah rumah saya yang gemuk tu, kenapa rantai dia tak lucut? Sedangkan basikal dia tu lagi rompong daripada saya. Aduh, yang kali kau terajang ni sekali tu. Okey, lepas tu? Ya faham. Masa tu saya dah pegang dia. Saya dah tarik baju dia dengan badan gemuk dia tu, dengan badan besar dia. Saya dah tarik lah. Saya dah genggam dah. Tahu-tahu dia dengan budak-budak lain yang lagi 7 lagi pemegang ni dah gerak dulu depan saya. Cabut, diorang boleh sebut. Cabut, diorang kata macam tu. Dia dah, astagfirullah. Ya Allah, macam mana ni? Pakcik masjid dah balik dah tu. Betul. Saya pun tak fikir panjang. Saya punya otak ni turun basikal. Bukan saya bawa basikal, saya tolak basikal sampai rumah. Dia punya lari tu. Okey.
Saya punya lari tu, benda tu dikejar dari belakang bang. Uish. Okay. Benda tu memang dia kejar dari atas. Memang tinggi, memang dengan mata merah dia, dengan berkerut dia. Dia kejar saya. Dia gigi dia tu kan. Bila kita pandang sekali imbas tu, kita tahu bang, rupa dia, cara dia, tu benda kan. Dia kejar saya sampai dekat balai raya. Rumah saya dekat dengan balai raya. Bila sampai balai raya tu, dia macam, saya pandang belakang, dah tak ada dah, selamat dah tak ada. Sebab rumah saya tu dekat dengan hutan. Belakang hutan depan rumah saya ni kubur Islam Putrajaya. Bila saya sampai dekat balai raya tu, saya belok kiri, saya turun campak basikal ke tepi. Basikal tu masuk longkang sebenarnya. Saya tolak. Saya pun pergi lari, ketuk pintu tu, macam saya tumbuk pintu rumah saya sebenarnya. Sebab dah takut kan. Saya tumbuk pintu. Lepas tu mak saya pergi buka. Mak saya tak nampak benda tu. Sebab benda tu dah hilang kan. Macam saya je lah. Saya ketuk, "Engkau ni dah kenapa?" Mak saya cakap, "Engkau ni dah kenapa? Gila ke? Yang kau pergi hentak pintu ni apa? Kau ingat kau pekat, tak dengar?" Mak saya dah macam tu dah. Ya Allah, saya dengan berpeluh-peluhnya, dengan baju Melayu dah kuyup dengan peluh. Saya pergi terajang pintu rumah tu dengan tangan mak saya kena. Saya pergi tutup. "Mak, jangan keluar. Jangan keluar. Jom. Kita tidur terus. Tak mahu tahu." Dia dah macam tu dah. Ya Allah. Otak saya dah blank masa tu. Ya Allah, apa benda ni? Saya pergi lari, masuk bilik, tak bercakap apa-apa. Saya pesan dekat mak saya, jangan buka pintu. Jangan buka pintu tu, and baca surah Al-Baqarah dengan ayat kursi. Lepas tu kita orang dah tak dengar apa-apa, cuma adalah gangguan sikit, kena ketuk pintu apa semua. Itu je lah. So selepas kejadian tu, maksudnya masa kejadian tu, dia tak ada pula nak pergi rumah kawan-kawan yang lain pula, dia pergi rumah kau je lah. Tak ada, sebab saya yang tinggal belakang bang. Diorang ni memang setan perangai diorang. Kau bagi nama budak-budak tu biar aku sepak boleh dia. Tapi aku nak tanya kawan-kawan kau yang masa kecil ni sama yang kawan-kawan kau masa besar tu ke? Memang sama bang. Patutnya masa kau kena tinggal dekat belakang sini naik basikal, kau pijak ayah hukum ni tu. Aduh, kawan kau ni satu hal. Alah, daripada kecil sampai kamu besar perangai ni. Aduh, ya. Aduh, naya. Okey. Tak. Okey. Kejadian lepas kau dah pulang tu hanya kaca-kaca biasa lah. Mak kau memang tak nampak lah masa tu? Mak saya memang tak nampak sebab dia tengah marah-marah tu. Dia tengah marah dengan saya bang. Dia tengah fokus kat saya. Dia kalau marah, dia tak fokus kat benda lain. Dia fokus kat saya. Yang kali, ni nasihat abang lah. Bila mak marah, kau tarik, "Mak sini jap." Bertunjuk dia. Baru nanti mak kau kata, "Nak masuk tidur je." Baru dia tahu benda tu. Kan? Aduh. Okey. Sudah ya. Tapi kau punya cerita seram ni, dia masa kejadian tu dia memang seram tau. Tapi tahu betul lah pasal. bila kita ceritakan balik dia punya kelakar. Aku yang cerita pertama kau, yang cerita ketiga kau ni, aku geram dengan kawan kau. Gelak sama-sama kan, lepak sama-sama, buat jahat sama-sama. Aku faham takut, yes. Aku kalau benda tu situasi depan aku takut. Ya, tapi cerita ni kau orang ramai kot. Kau orang ramai cerita ni. Kau bukan seorang, kau orang ramai. Aduh. Kau faham tak perasaan aku bila kau ramai-ramai, bukan seorang tau. Kalau dua orang tu mungkin lah orang kata, kau pandang aku pandang kau memang takut lah. Ini lebih berapa orang tu? Kawan kau masa tu? 7-8 orang. Yang kisah ketiga ni 8 orang. Termasuk saya 8 orang. Kau main hawau lagi. 7 lagi. Aku tak boleh bayangkan member kau badan yang berisi tu kayu basikal macam mana sikit nak kanan. Ya, kawan kau yang busy tu. Aduh, aku tak boleh belah lah cerita kau. Aku kalau aku ada kat tempat kau tu, aku jerk daripada belakang. Aku jerk belakang. Dia orang dah tak fikir apa lah. Dia orang dah fikir dia orang punya hal lah. Dia orang nak selamatkan dia orang. Faham.
Menarik. Allah Cerita Akbar. yang menarik. Cerita kau ketika-ketika tu menarik lah. Yup. Aduh, itulah kata kan, kenangan budak kecil membawa besar. Betul. Itulah kenangan kita. Ini Itulah. yang kata ni. Aduh, Okey Aman. Ada apa-apa nasihat tak untuk penonton santai chill? Saya nak cakap sikit daripada kisah saya ni, saya rasa kita patut jaga mulut kita. Bila kita tak tahu apa-apa, kita jaga mulut kita. Lepas tu, kalau pergi tempat, mana-mana tempat yang kita tak pernah pergi ke, tolonglah kita please jangan buat perkara yang tak elok kat situ. Faham. Sebab kita tak tahu pun ada apa benda kat situ, apa sebenarnya ada kan. Betul. Kalau setakat haiwan buas tak apa lah, ini benda tu kita tak tahu. Faham. So itu saja nasihat dari saya. Jaga mulut dan amal ibadah jangan tinggal. Faham. Chat, apa Okey. nasihat kau? Aku punya nasihat tak ada lah. Tak ada. Kalau pada aku, perangai kawan-kawan kita ni macam-macam perangai tu lah. Betul. Yang apa yang bercakap tadi tu hanya gurauan. Ya, Dia benda ni sebenarnya inilah kata kawan kampung yang sejati sebenarnya. betul. Benda tu kalau bila kita dah besar kita sembang, dia akan jadi satu kenangan kan. kenangan. Kita dekat anak ni, ni bapak kau ni kawan kau ni. Dulu lari tak bukang ni, anak si gemuk ni. Rasa tu akan benda tu akan jadi moment lah. Ya, betul. Itulah kenangan kita orang kata kan. Dia bawa ke sampai hari tua kita. So Bagi aku cerita ni menarik lah. Cuma yang aku paling berminat dengan cerita kau adalah kisah yang kedua kau lah kan. Orang kata depression ni kan. Ya, Aku masalah depression ni aku sangat ambil berat lah benda ni. Benda ni bukan yang benda yang main yang patut awareness kepada semua penonton-penonton santai chill lah. Sebab yalah depression ramai orang cakap lah, ni kau iman kau tak kuat lah. Yes, dia bukan masalah iman tak kuat. Ada je yang kalau korang kenal yang depression yang 30 juzuk Al-Quran dia khatam. Bukan khatam lah, dia hafal betul. 30 juzuk. Korang kau ingat senang kan hafal 30 juzuk Al-Quran dalam kepala otak ni kalau korang hati kau tak bersih. Tapi korang kena faham, orang yang mengalami depression, mental health ni semua, diorang ni walaupun semayang kan, dia bukan bermaksud diorang tak ada iman, tapi Allah memberi ujian perasaan. Perasaan ni penawar dia bukan mudah, kau tahu tak? Melainkan hati dia ni kena kuat. Hati yang kena kuat kan untuk Dan kawan-kawan jugalah orang sekeliling tu bila andai kata contoh kawan korang tu dia nak mencerita atau bercerita sesuatu masalah, kita terimalah, kita dengar lah, bagi janganlah kita macam kau ni benda ni sikit macam ni lah. So orang tu jadi macam trauma, takutlah nak cerita dekat orang luar kan. So lepas ni kalau ada orang bercerita, peace. Orang dengar habis kalau kena cerita habis. Yelah, maksudnya apa-apa orang tu nak cerita, tak kisahlah benda tu masalah cinta ke sekali pun kan. Korang just dengar, just kalau korang boleh nasihat lah. Janganlah korang terus menghukum, alah kau iman tak kuat pergi semayang lah. Jangan. Okay, sebab ni kan, kita kena tahu setiap manusia di muka bumi ni ujian yang Allah beri berbeza kan. Walaupun macam ada orang kata kan, ustaz-ustaz kata, lagi kuat kau beribadah, lagi ujian kau semakin besar, makin diuji. Sebab itulah nak menunjukkan tanda adas keimanan kita sampai mana. Adakah kita beriman tak. So lepas ni kepada korang semua lah aku nasihatkan, kepada penonton semua, tolong awareness dengan masalah depression, stress ni, mental health ni semua, anxiety ni semua, benda ni berbahaya ni kerana benda ni boleh lost control pada individu tersebut kalau dia orang tak boleh kawal. Macam contoh aku ada kawan seorang yang dia mengalami depression masalah cinta, sehingga kan dia pergi satu tempat tu benda tu ikut dia balik. Sebab ni korang kena faham bila kau punya dah lost, fikiran kau dah lost, kau pergi suatu tempat, contoh tempat tu berpenghuni dan dengan makhluk-makhluk halus, benda ni lah masanya benda ni nak kacau keimanan dia. Sebab dia tahu kau tengah dalam keraguan, kau tengah dalam kekusutan, keserabutan, segala benda yang kau tengah serabut dalam kepala otak kau. Masa ni lah benda halus ni akan try uji iman kau. Masa tu lah benda-benda ni mula berdamping kepada mereka-mereka yang dah mengalami benda-benda macam ni, depression ni semua. So itulah apa yang aku nak nasihat. Aku lebih nak nasihat kepada depression lah. Itu saja. Aku panjang sangat dah aku punya nasihat aku ni. Apa yang penting itu sebenarnya sampingan untuk kita sebagai peringatan tu lah, Bis. Betul, yes. Okay. So macam biasa, Bis, jangan lupa like, share dan subscribe. So korang semua kalau kata ada apa-apa nak komen, boleh komen dekat ruangan komen di bawah. Jumpa di video akan datang nanti. Bye-bye. Bye-bye.